future hopes is definitely a better infrastructure in Malaysia, public transportations to be improved, easily to get around, and basically just be connected with the rest of the cities and so on. Kalau dulu saya duduk rumah setinggan, api air tak ada lah. Tapi dapat offer duduk di flat kerajaan Johor punya ni. Kalau boleh kerajaan adakanlah, buatkan macam satu insurans untuk SOSO ke, Potek APF ke. Jadi masa depan saya tu ada. Ya, Encik Ismail Tengah dari Pasir Gudang Johor mahukan SOSO dan juga EPF, ya. Mungkin Datuk Seri usul itu. Ya, bila saya telah melancarkan terima pada hari Ahad yang lalu, salah satu daripada suara yang saya dengar ialah sama ada pemandu teksi ini boleh menerima faedah SOSO. Saya lihat bahawa ini satu permintaan yang manasabah. Ya, pada asasnya, kenapa kita tak beri perlindungan kepada mereka yang bekerja sendiri dan sebagainya. Jadi masalah sekarang ni, undang-undang SOSO ni dia hadkan pada mereka yang bekerja sebagai pekerja, sebagai employee. Tidak ada peruntukan untuk mereka yang self-employed ataupun mereka yang tidak merupakan hubungan pekerja dan majikan. Jadi kita sedang mengkaji perkara ini dan mungkin tidak lama lagi kita boleh buat satu keputusan untuk mempertimbangkan cadangan ini. Dalam pada itu kita bantulah, sebelum itu kita bantu dengan memberi satu set tayar setahun dan sebagainya lah, dengan perlindungan insurans yang saya umumkan pada hari Ahad yang lalu. Dan kalau saya boleh pergi pula apa yang dicadangkan oleh saudara Christopher Chong, maknanya lalu lintas yang lebih efisien, ya. Sekarang kita melihat kita menuju ke arah tu dan juga usaha-usaha dibuat. Mungkin Datuk Seri boleh berikan gambaran, mungkin 5-10 tahun akan datang, macam mana lalu lintas kita? Sebab gambaran itu sangat penting. Macam dulu kalau saya pergi ke seberang laut, kalau cuti ke apa, saya akan bawa kereta ataupun orang hantar saya pergi ke lapangan terbang. Tapi sekarang saya tak mahu dah, saya akan naik KLIA Express contohnya. Jadi itu menyenangkan, ya. Jadi mungkin kita akan ke arah itu juga, dan keselesaan yang kita akan hadapi pada masa-masa yang akan datang terdekat, sederhana dan panjang. Memang kalau kita sebut kita nakkan Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang merupakan sebuah bandar yang serba moden, bandar dalam abad ke-21. Kita tak boleh lari daripada keperluan sebuah sistem pengangkutan awam yang efisien, yang mampu digunakan oleh orang ramai. Dan pada masa sekarang ni penggunaan sistem pengangkutan awam terlalu rendah. Tapi kita ada sasaran bahawa kita nak sampai pada tahap 40%. Seperti mana negara-negara maju. Jadi kita dalam proses sekarang, kita sudah ada perancangan. Antaranya kita buat Suruhanjaya pengangkutan awam darat. Sebab dulu terlalu banyak agensi dan kementerian. Jadi sekarang kita satukan di bawah Suruhanjaya pengangkutan awam darat. Lepas itu kita ada master plan untuk Lembah Kelang. Salah satu daripada program utama iaitu MRT, maknanya sistem underground train yang kita akan sedang laksanakan. Ini satu projek yang revolutionary, satu projek yang besar dan belum pernah kita lakukan. Jadi saya bayangkan bahawa dengan sistem MRT kita, dengan LRT kita dan juga sistem bas kita yang lebih efisien, saya jangkakan bahawa dalam masa 5-6 tahun lagi sistem pengangkutan kita akan bertambah jauh lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. Ya. Cik Ismail, bukan tiap hari kita dapat duduk sebelah Perdana Menteri. Kan? Mesti ada
apa nak disuarakan kan, walaupun hati berdebar kan. Pertama kali ya. Pertama kali lah. Silakan ya. Macam saya sebagai deteksi, penguasaan tu adakah dia terbatas untuk ada waktu-waktu je untuk dekat deteksi. Pasal apa terlampau banyak sangat driver taksi yang tak menggunakan meter ataupun lagi satu apa tu sistem berkupon. Ya. Sistem berkupon tu adakah keuntungan tu pada untuk driver taksi ke untuk ada yang orang tertentu saja? Kita sedar ada banyak kelemahan sekarang. Jadi kita akan bergerak kepada model baru ni. Jadi sekarang kita dalam proses untuk menentukan, merangka apa dia model baru. Jadi saya dah arah supaya Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat mengadakan dialog dengan wakil-wakil pemandu, Persatuan Pemandu Teksi seluruh negara untuk mereka memberi pandangan. Dan kalau perlu pun cadangan yang khusus tentang apa bentuk model baru supaya sistem teksi dalam negara kita ini lebih efisien, memberi kepuasan pada orang ramai, sebab sekarang ni orang ramai pun mengungut macam-macam. Dan kedua, kita mesti jaga kebajikan dan kepentingan pemandu-pemandu teksi yang hari ini menghadapi tekanan yang saya rasa tak wajar kita kekalkan sistem yang sedia ada sekarang. Baiklah, puas hati Encik Ismail. Baiklah, kita apa yang kita nak buat sekarang ialah kalau tadi kita dengar cita-cita dan juga keluhan dan juga harapan, kita dengar cerita mereka yang telah berjaya ya, yang telah meneroka pasaran luar negara, ada mereka yang nak pergi ke sana. Jadi kita dengar cerita-cerita ini membuatkan kita rasa teruja dan orang kata bersemangat untuk ke depan ya. Dan kita akhiri selepas tu dengan mungkin kata-kata akhir daripada Perdana Menteri kita, tetamu khas kita. Jadi sebelum itu kita perhatikan dulu cita-cita anak-anak Malaysia yang hebat ini. Produk kita tu tak boleh relevan hanya untuk pasaran lokal atau tempatan kan. State of building it untuk 27 juta orang, kita try fokus pada untuk pengguna iOS atau Android. Pengguna iPhone lah 300 juta, Android pun lah 300 juta. Mau merubah kehidupan menjadi satu peneroka, peladang yang baik. Tapi sekarang ini kami sangat perlukan yaitu support dari kerajaan dari segi pembangunan-pembangunan yang lain. Dari kawas ni lah, I dapat simpan duit I punya saving dan I dapat idea lah nak buka lain kawas, lain convenience shop, semua. Walaupun saya tak boleh nak tackle overseas market, saya rasa kemungkinan generasi yang akan datang ni macam anak-anak saya ni mungkin akan membuat cawangan-cawangan di seluruh negara. Jadi apa yang menarik dalam situ kan Datuk Seri ialah pemikiran kita. Ya, saya rasa apa yang menarik saya selalu menemu bual Reza Zali teratur tag tu. Dia kata kita kalau nak fikir sekarang, kalau kita buat barang, kita jangan buat barang untuk Malaysia saja, ya. Kita buat untuk orang Malaysia, tapi pada masa yang sama kita kena meneroka alam yang lebih luas ya. Jadi pemikiran itu untuk setiap anak Malaysia mempunyai pemikiran itu. Samalah macam kalau kita pergi ke negara Skandinavia. Kalau dia bawa barang yang hebat-hebat tu, dia fikir bukan saja bagaimana ia akan digunakan oleh rakyat di Skandinavia, tapi untuk seluruh dunia. Kita nak tanam semangat itu, Datuk Seri. Transformasi sebenarnya. Ya, saya setuju. Maknanya prinsip kita ataupun maksim kita ialah bahawa the world is the marketplace. Ya. Maknanya kita punya pasarannya ialah peringkat seantero dunia. Bukanlah Malaysia saja. Tapi ada satu realiti yang kita mesti sedar. Iaitu barangan kita tak mungkin laku di peringkat antarabangsa kalau tak ada sambutan dalam negara. Misalnya kita nak jual pada luar negara, mereka akan tanya pada kita, barangan kita ni laku di Malaysia ke tidak?
ataupun kerajaan ada beli ke barang kita, ataupun sektor swasta ada guna barang kita ke tidak. Jadi sebab itulah kalau kita nak pengusaha kita maju, orang kita sendiri mesti ada keyakinan pada mereka, beri peluang pada mereka. Walaupun kita ada established suppliers hari ini, pembekal-pembekal yang sudah menjadi pembekal selama ini, tapi kalau ada produk yang inovatif yang dibuat oleh rakyat Malaysia yang katalah memenangi hadiah di SMIDEX, pertandingan SME ini, baru-baru ini. Kenapa kita tak bagi peluang pada mereka? Jadi kalau kita bagi peluang pada mereka, ini seolah-olah macam pasport untuk mereka berjaya di peringkat antarabangsa. Dan Datuk Seri setiap kali Datuk Seri akan pergi menghadiri pelbagai orang kata seminar dan melihat kejayaan orang dari pelbagai bidang dan setiap lapisan masyarakat. Dan bila Datuk Seri tengok kerja Datuk Seri hari-hari itu untuk menuju ke depan ni, nak membawa semua ni ke arah sebuah negara maju berpendapatan tinggi, apa yang berada di fikiran Datuk Seri agar kalau boleh biarlah semua dapat pergi sekali, tak ada yang tertinggal? Kerana macam mana cara yang terbaik supaya semua ni dapat, orang kata inertia nak tarik itu bukannya senang. Mungkin di sini Datuk Seri nak kongsikan cara pendekatan yang sebaik-baik dan sewajarnya orang semua boleh faham macam mana Datuk Seri nak bawa sebuah negara maju, tak ada yang tertinggal. Itu sebab saya telah melahirkan gagasan Satu Malaysia, dan salah satu daripada prinsip di sebalik gagasan Satu Malaysia ni ialah bahawa kita mesti bersifat inklusif. Jadi apa-apa yang kita buat, program kita mestilah dapat dirasai kesannya kepada rakyat ramai. Misalnya kita bagi bantuan rakyat Satu Malaysia, kita bagi pada semua mereka yang pendapatan 3,000 ke bawah. Jadi ini pun satu bentuk yang ke arah lebih inklusif. Dan bila kita buat pertemuan, jangan kita buat pertemuan pada kelompok tertentu saja. Kita buat dengan pelbagai pihak. Bila saya buat dengan pemandu teksi, maknanya khusus pada kumpulan teksi, tapi bukan pemandu teksi saja. Semalam saya jumpa dengan golongan akademik pula, profesor dan profesor madya. Besok lusa saya akan jumpa dengan golongan belia. Jadi dalam tempoh masa tertentu, proses engagement kita dan lebih daripada itu, program yang diusahakan oleh kerajaan itu akan bersifat menyeluruh. Baiklah Datuk Seri, saya rasa masa tak mengizinkan kita. Saya tadi sebab rahsia kita terbocor sebenarnya. Orang nampak Datuk Seri jalan tadi. Jadi kita nak bagi masa orang nak salam-salam dengan Datuk Seri lah. Selepas ni kita cakap terima kasih kepada Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah sudi hadir pada hari ini ya untuk mendengar impian kita, harapan kita, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita yang datang dari segala pelosok negeri, dan saya rasa inilah mungkin peluang nak bersalang dengan Perdana Menteri. Tak boleh? Silakan Datuk Seri. Terima kasih banyak. Tapi nak ambil gambar lah semua kan.